والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Baik, muslim Allah Subhanahu wa taala. Tentang bersama lagi dalam 14 hari 14 Ramadan. Tajuk yang dibagi pada saya, akhirat itu bukan Nabi. Tapi kenapa kita melumpainya? Itu tajuk. Ya, semua tak ada tajuk. Apa saya? Tajuknya akhirat itu bukan Nabi. Tapi kenapa kita melumpainya? Itu tajuk yang bagilah. Semua pemilih tak bagi tajuk. Ikut naik aja. Kita bagi tajuk, kita ikut tajuk dulu tengok. Malah akhirat itu bukan perkara Nabi saja. Ayat yang dibaca setiap malam, yang Imam baca setiap malam itu khairun wa abqa, lebih baik dan kekal abadi. Bagi seluruh hayat dunia, tapi kamu kebanyakannya mengutamakan kehidupan dunia. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Pertanyaan dekat, dia lebih baik begitu. Ghazali dibandingkan kalau belah kaki dunia ini macam satu bekas dari bentuk itu satu benda itu. Jadi akhirat itu umpama bekas yang kata kalau dibuat daripada besi ya, tapi dia kekal. Ada satu bekas buat daripada emas, tapi dia binasa. Jadi yang ini umpama akhirat yang buat besi tadi, dia kekal abadi. Yang ini dunia umpama emas tadi, tapi dia binasa. Orang berakal dia akan pilih yang si, walaupun dia besi, sebab dia kekal abadi. Yang ini dia akan binasa. Tapi perumpamannya sebab hakikatnya bukan begitu, dia terbalik. Tapi kalau pun ditakdirkan begitu, tentu orang yang berakal dia memilih yang kekal abadi, bukan yang akan binasa. Perbandingan itu dikatakan maka kalau orang punya walaupun dia besi tapi dia kekal, dia beri yang ni. Kalau yang ni emas tapi dia akan rosak binasa, buat apa-apa. Itu kalau begitu pun tadi Mozali, tentulah orang yang berakal memilih yang kekal walaupun dia besi. Tapi hakikatnya akhirat itu emas yang kekal abadi, dunia itu baru besi yang akan binasa. Iaitu akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Tapi persoalannya, kenapa kita lupa? Kenapa manusia lama yang lupa itu tajuknya? Hati ini dia ada penyakit. Benda ni tak dalam masa 20 minit memang tak boleh selesai. Hanya tapi secara ringkas lah. Hati ni banyak penyakit dia. Penyakit ini bahaya. Tapi kita kebanyakannya juga tak peduli soal penyakit hati ni. Apa yang ada dalam hati kita, kita perlu marat itu. Dalam hati mereka ada penyakit, dia tak peduli. Kalau penyakit fizikal, ya. Kalau dia kerja mana ke, laju dia pergi hospital. Dia dah apa tu. Dia kita apa? Itu realiti kehidupan kita. Dia penyakit hati orang tak peduli pun. Sedangkan akibatnya lebih dahsyat. Penyakit hati ni akibatnya lebih dahsyat daripada penyakit fizikal. Lebih lagi penderitaan yang boleh jadi juga berlanjutan. Ini penyakit hati. Antara penyakit hati ini yang berbahaya, dia penyakit ni, dia penyakit fizikal macam tu. Penyakit hati macam tu. Penyakit ni, dia kalau dia akan membawa penyakit yang lain. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradan.
pada hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit. Sebab itu sifat penyakit. Kita pun kalau ada hati dia tak kawal, dia akan datang pula kerja mana. Tak kawal lagi, datang pula buah ringan. Dia kan yang penyakit. Penyakit rohani, penyakit hati juga macam tu. Dia bila tak dijaga, tak dibaiki, tak kawal, dia akan datang penyakit lain. Akan datang penyakit lain bertambah. Al-Imam Ghazali Ta'ala kita masuk ke kita dulu baru 45 dah 10. Dia menyebut ada 4 benda, ada 4 perkara dalam kemerhatian dia yang ditulis dalam kitab Al-Hajj Hadis. 4 perkara ni menyebabkan banyak manusia, malah ahli-ahli ibadah yang tergelincir perjalanan mereka dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, tulul amal. Tulul amal. Yang ini penyakit yang bahaya. Dia akan membawa penyakit-penyakit lain. Tulul amal maksudnya panjang angan-angan. Yang kedua. Tapi yang keduanya, al-ajalah atau isti'jal dipanggil. Gopoh. Gopoh ni pun penyakit sebenarnya. Itu penyakit di antara penyakit besar. Memang manusia ini digopoh. Khulqal insan min ajal. Al-Quran. Manusia dijadikan dalam keadaan gopoh. Bahkan al-insan ajulah. Adalah manusia itu gopoh. Ceritanya Nabi Adam dulu, bila dari tempat ada buat apa ni, ikut tafsir Qurtubi yang Tabari juga bila buat apa ni, Adam tu berapa 40 tahun tu dia masukkan apa ni, nak masukkan roh, masuk ke atas ni, masukkan mata. Kalau masuk mata tu boleh tengok. Dia dah tengok makanan-makanan syurga ni. Itu turun lagi sampai ke perut. Dia tengok makanan buah-buahan tu dah lapar. Jadi dia tak bangkit dah. Pada roh dia tak sampai ke kaki lagi. Ada cerita gopohnya mesti dia gopoh dalam semua hal. Gopoh ni dia penyakit. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minarrahman. Gopoh gapah itu daripada syaitan, dan bersenang itu daripada Allah yang sebabkan. Ini kedua. Saya tak uraikan dulu cuma apa. Yang ketiganya hasad. Hasad wal dengki. Wal itu tak ada lah, hasad dengki. Wal itu sekarang. Hasad dan dengki. Itu penyakit besar. Ini akan membawa penyakit hatta orang-orang yang ahli abid, ahli ibadah pun. Dia yang keempatnya takabur, sombong, bongkak, rasa dia lebih baik dari orang lain. Itu 4 apa ini yang diurai panjang. Kali itu nak diuraikan tak cukup 2 jam. Perlu bagi hari. Tapi yang pertama saja yang ada hubungan dengan tajuk kita hari ini, itu tulul amal. Panjang angan. Itulah puncanya. Itulah punca manusia melupakan akhirat. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Apakah belum datang, kata Allah, belum sampai masanya pada orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya, khusyuk hatinya, ingat Allah SWT dan apa yang diturunkan oleh Allah, ini Al-Quran. Jangan mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum Yahudi, Nasrani sebelum itu. Fatala alaihimul amad,
panjang masa kehidupan mereka. Sejarah kemudian ada begitulah ditinggalkan Nabi-Nabi. Mereka sudah mula panjang angan-angan, ulul amal, panjang angan-angan mereka. Lalu faqasat qulubuhum, lalu keraslah hati mereka. Jadi sebenarnya lupa akhirat itu keras hati lah tu. Yang tajuk keras hati. Tajuk keras hati ni ayat-ayat hubung dengan keras hati ni banyak. Itu penyakit besar. Yang ada penyakit keras hati ni, ayat Quran, hadis-hadis tak memberi pengajaran pada dia. Baca ayat Quran apa ke dia sama je. Itu orang keras hati. Cuma keras hati ni ada banyak lah. Maksudnya dia punya kategori dia berbeza antara satu dengan yang lain. Kepanjang angan-angan itu, kepanjang angan-angan itu ada banyak kategori lah. Kalau yang paling teruk tu, yang itu maksudnya yang langsung tak ingat juga, langsung tak ingat apa dia berkait berhubung akhirat itu. Dia kehidupan dunia saja. Iaitu orang yang sangat panjang angan-angannya. Kategori yang lain, artinya orang yang melebihkan kehidupan dunia. Dia ingat bahawa seolah-olah dia akan hidup selamanya, lupa bahawa dia akan mati. Itu kebanyakan dari kita juga kadang-kadang terkena dengan penyakit itu. Bila kita buat satu benda, bila kita dalam urusan dunia, kita lupa kita akan nak mati. Kita merancang walaupun besok, walaupun berikan, apatah lagi kalau 10 tahun, buat nak merancang satu perkara yang baik misalnya, tapi kita lupa bahawa kita nak mati. Itu adalah panjang angan-angan. Itu dikatakan panjang angan yang merupakan sifat atau akhlak yang tidak baik. Ulul amal. Tapi kalau dia merancang untuk 10 tahun, bisa. Tapi dia ingat, dia akan mati, pasti akan mati. Tapi itu orang itu tidak dikira panjang angan-angan. Artinya dan kesedaran bahawa dia pasti akan mati. Tapi itu tidak dikatakan orang yang panjang angan-angan yang dicela oleh syarak. Tak dicela. Kalau di samping itu dia sentiasa ingat kepada kematian. Saya nak pergi terus kepada akibat dari panjang angan-angan ini. Yang turun amal, lupa kematian, lupa akhirat. Sebab itu Rasulullah sebut al-kayyisu man kana nafsahu amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdik, yang bijaksana itu orang yang menghisap dirinya. Dia tahu hakikat diri dia, yang hidup sementara kemudian sebab itu wa amila lima ba'da al-maut. Dia akan beramal, bekerja untuk kehidupan selepas kematian. Sebab itulah disebutkan tadi panjang angan-angan sangat berbahaya. Dia boleh menimbulkan penyakit-penyakit yang lain sebagaimana disebutkan. Pertama, dengan itu orang panjang angan-angan ini dia rasa dia muda lagi misalnya, lambat lagi nanti
Tapi kadang-kadang orang tua pun dia banyak nyanyian. Dia bukan dia muda, dia tua. Turun amal ni. Sebab sebut dalam sebuah hadis sahih. Riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah, dia kata mazala qalbul karim syaban Islam. Sentiasalah hati orang tua itu, hati orang tua itu sentiasa muda, kata Rasulullah, pada dua perkara. Jadi yang lain dia tua, tapi ada dua perkara dia takkan tua. Dia macam orang muda. Apa dia? Hubbud dunya, cintakan dunia. Itu sampai mati, sampai nak mati pun payah. Cinta dunia ni payah. Saya nak cerita panjang, adalah kisah cerita benar. Kampung saya tadi, dia ceritanya dia jiran saya, dia pindah ke Taipei, sedang dulu pindah ke Taipei, sakit, dah tua dah. Tapi dia saat cakap dengan anak itu, bapa angkat saya. Dia kata dia tak bantal dia. Ada bantal panjang, bantal peluk dia. Tolong ambil, tinggal dekat rumah kampung. Orang tak peduli orang tua tu lah. Macam budak pula nak bantal peluk pula. Mana kan, bantal rusuk dia juga. Tapi dia ulang lagi, dia dah sakit dalam hati. Nanti tu dia orang tanya, apa pasal mak ni nak bantal peluk dia dah apa. Dia orang pergi balik kampung, ambil bantal peluk, buka duit penuh dalam yang kau. Ni cerita betul kan. Orang tua dulu kan, dia simpan duit, buka, dia jaya masuk dalam dia. Dia jaya tadi. Rupanya sampai mati. Itu Rasulullah kata, hati orang tua akan muda pada dua perkara. Tetap akan muda pada dua perkara. Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Panjang angan dia nak hidup lama. Kalau 80 pun nak hidup lagi, 90. Kalau 20 kita tak suka hari ini. Itu kebanyakannya. Kebanyakannya begitulah kata Rasulullah. Manusia boleh begitu, tak belajar, tak mengaji, tak apa ni, jadi dia akan lalai begitu. Pertama dari penyakit ini, penyakit turul amal, panjang angan-angan ini. Pertama dia akan meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan. Kalau lebih kurangnya, kalau buat pun itu kurang. Kalau golongan yang pertama tadi, turul amal dia memang dia langsung tak ingat akhirat, ya, itu tak langsung tidak buat lagi. Kalau yang ada ingat juga buat, tapi dia kurang. Dia buat juga. Dia akan meninggalkan amalan atau berat dalam melanjutkan. Itu akibat daripada turul amal, panjang, hanya lupa bahawa. Sedangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Ini dah 15 ini. Jadi tengok jamnya juga. Ini tak apalah nama yang ditanya. Saya ringkaskan saja. Dia meninggalkan, apabila panjang angan itu akibat. Kita meninggalkan, meringankan ibadah. Yang keduanya, akibat kita turun amal, dia akan menyebabkan orang itu juga menangguhkan taubat. Jadi dia rasa lama lagi nak hidup, dia akan tangguh taubat dia. Dia rasa dia lama lagi nak hidup, pada kematian dia bila saja boleh datang. Sebenarnya kematian bukan pasal umur. Mana banyak orang muda dengan orang tua. Kenapa orang tua sikit? Itu tak banyak sangat lah. Kalau saluran 6 tu laju ya, tak ramai. Pasal apa? Itu maknanya orang banyak mati muda. Itu orang tua tak ramai. Itu dia punya tadi. Jadi sebenarnya kematian bila-bila saja. Malah hari ini kita boleh lihat pun, saksikan dengan umur 30, umur 40, baru dia lebih 40.
mengambil 40. Jadi sebab itu patutnya bagi orang beriman tak seharusnya ada turun amal ini. Dia kena ingat bahawa kematian itu boleh datang bila masa. Dan kena ambil tengah jalan. Jangan pergi daerah orang mati, rasa orang mati kita tak ada lagi. Sebab Rasulullah tak ada pun, Rasulullah kata, "Kata Tuhan Tuhan Isa, cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita, memberikan mau'izah, mengajar iktibar bagi kita." Tapi kadang-kadang tak ada. Kita rasa kita ni rasa orang je mati. Kita tak ada rasa nak mati. Sedangkan kena ingat sentiasa bila pun maka di nafsu bi'ayil ardin tamut. Seorang diri tidak satu diri kalau sebab Al-Quran. Satu diri tidak tahu di bumi mana dia meninggal. Ketemu pasirin dalam langkah yang mana dia akan meninggal. Tak tahu. Mungkin langkah yang ini, langkah yang ikut dia akan itu akadnya. Itu kerana sentiasa ingat. Bila kita ingat, bukan maknanya kita tidak boleh melakukan kegiatan dunia ni pun. Memang kita disuruh menguruskan dunia, tapi kena ingat bahawa kita akan mati bila masa. Artinya kalau itu jadi peringatan kita, maka apa yang kita buat kita akan berhati-hati. Sebab semua yang kita lakukan nanti akan ditanya hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua tadi, dia akan menangguhkan taubat. Taubat itu penting. Taubat ini sangat penting. Kalau tidak, kita tidak boleh berjalan di jalan Allah. Dosa itu umpama belenggu yang mengikat kita. Jadi taubat itu merungkaikan belenggu itu. Dosa-dosa itu sebab kita berat. Dia seolah macam kaki itu pantai. Jadi dengan taubat, istighfar, maka itu akan terungkap yang memudahkan kita untuk meneruskan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu taubat ini kena hari-hari. Kemudian bila Ramadan ni taubat, mohon keampunan itu kena dibanyakkan. Sebab ada hadis yang mengancam, hadis sahih riwayat Al-Bazzar yang mengancam ghariba al-fubri'in dakhala Ramadan seman sarah minhu walam yufarlah atau maqala Rasulullah. Udi celakalah seorang yang diberi peluang masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar hari raya. Artinya habis Ramadan, walam yufarlah, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu antara orang yang sahih. Rasulullah itu bulan ini dibagi bulan maghfirah, bulan keampunan. Apa makna bulan keampunan itu? Mesti kena dapat keampunan pada bulan ini. Sebab keampunan Allah sangat luas. Malah dengan puasa itu sendiri pun boleh mengundang keampunan Allah. Dengan melakukan puasa itu sahaja pun, dengan mencukupi syarat yang zahir batin, itu saja pun sudah cukup untuk kita diberikan keampunan. Sama Ramadan iman wastitaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa Ramadan dengan penuh ihtisan, keimanan dan pengharapan pada Allah SWT, diampunkan dosa. Jadi kan semata-mata apatah lagi kita pula dengan istighfar di sepanjang siang dan malam Ramadan. Itu kena dapatkan. Jadi jangan menangguhkan, sebab turun amal akan mengakibatkan itu. Kemudian yang ketiga dari hasil daripada turun amal, panjang amal-amal ini, dia akan mendatangkan perasaan tamak Allah. Ia ditamak. Tamak ini maknanya tak kira lah, asal diboleh. Halang-halang tolak hak orang ke, hak rakyat ke, hak siapa ke, tolak. Benda dia dapat.
Itu orang utama. Jadi dia punca pasal turun lama juga. Itu akibat daripada panjang angan-angan, panjang angan-angan, maksudnya angan untuk hidup. Jadi akibatnya akan menimbulkan perasaan tamak kalau. Jadi ada yang banyak ni, lebih banyak kebudakan yang berlebihan. Itu secara ringkas. Yang akhirnya yang kita apa itu, dia turun aman, panjang akan menyebabkan keras hati. Bagaimana disebut ayat dalam surah Al-Hadid tadi. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kazuu minhum fasiqun. Panjanglah masa mereka, lalu hati mereka keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu ceritakan tentang Alkitab dulu. Tapi itu juga boleh berlaku pada umat Muhammad. Jadi ini yang disebut tadi. Kenapa akhirat tadi tekan, malah lebih baik, tapi kita lebih kurang, persediaannya lebih kurang sahaja. Kenapa? Ini kunci. Turun aman. Inilah penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi penyakit ini kita tahu punca. Jadi punca itulah kena atasi. Sebab kita lupa akhirat, puncanya pasal panjang angan-angan. Rasa nak hidup, tapi tak rasa nak mati pun. Sakit dah 2-3 dah tu. Dengan kenyamaninnya, dengan darah tingginya, dengan itu lagi, tapi tak rasa nak mati pun. Saya kawan dulu kan, orang Ramadan ni yang sebaya betul. Tak ada yang cerita sakit pun. 2-3 orang. Aku kata aku bila ni minggu-minggu turn je ni. Tu kata saya masuk dalam apa tu grup, kita tunggu turn je ni. Naik nama jalan lah. Malah disebut dalam kitab Israel ni, dia datang ke rumah kita 2 kali sehari. Israel yang ambil nyawa tu, dia ziarah rumah kita tu 2 kali sehari. Lagi kali datang dia. Dia bawa apa? Bawa senarai. Senarai orang yang mati hari ni. Jadi ini saya tu ditambah lah. Dia tengok, oh belum ni. Dia jalan ke rumah lain pula. Naik kau ni kita tu yang tak sedar. Dia jalan kerja dia, mana curaan dia terus. Israel ni dia macam dia bagaimana itu jangan dikeluarkan. Jadi 2 kali sehari datang jumpa kita dan naik senarai kereta. Kita penyakit macam-macam lah. Ada satu hadis, ada satu hadis sahih penutup cerita. Ini daripada Abbas. Bukhari meriwayatkan hadis. Hadis ini penting juga lah. Hadis ini dia dalam bentuk lukisan. Dalam bentuk lukisan. Artinya selalu tengok kat tanah tu sahabat Abu Nabi Abu ni. Saya Ibn Abbas. Di situ kan Rasulullah garis dari garisan pasti macam tu. Kemudian Rasulullah dalam riwayat itu diceritakan ada besar garis di tengah tu, kat tepi tu, tengah tu garis satu garisan, lepas garisan tu terlepas daripada tempat segi tak lepas. Kemudian Rasulullah gariskan garisan kecil tempat segi garis kecil yang kotak tu kan. Yang tengah tu garis panjang lepas. Kemudian Rasulullah sebut ini adalah manusia yang tak segi dengan manusia yang garisan luar kat segi itu
Itulah ajal mereka. Ajal dia, namanya masa kematian. Yang tengah tadi itu ajal ya. Dari yang tengah itu cita-cita. Dari yang tengah tu ia lepas daripada kotak tu, lepas sikit. Nantinya kita punya angan-angan lepas daripada kematian kita. 10 tahun kadang-kadang lepas mati itu punya perancangan. Padahal nak mati besok, tapi punya cita-cita kerana lupa ke kematian tu 10 tahun lagi nak buat gini, nak buat gini. Itu dia umpama tu, dia garis panjang di tengah tu, lepas daripada kotak tu. Itu adalah angan-angan manusia melepasi ajal dia. Ini nak cerita kebanyakan daripada manusia gitu. Lainlah mereka terpilih. Para sahabat misalnya, ada yang merasa kematian itu siap langkah. Dia angkat kaki dia, yang kanan belum tahu kaki kirinya boleh apa ni. Itu mereka yang ini nak cerita majoriti manusia cita-citanya melepasi ajalnya. Ajalnya yang tepi jadi lirik. Kemudian garis-garis kecil tu, garis-garis sampai ke kotak tu, itu adalah penyakit atau musibah-musibah yang menimpa dia. Garis pertama, tak mati, okey, jalan lagi hidup. Lepas tu garis kedua, kena lagi penyakit, tak mati juga. Misalnya, itu dia peringatan. Sehinggalah sampai kat tepi ni, kotak tepi ni, sampai masanya kena mati. Itu kehidupan manusia. Hadis itu ada saya riwayat dari Bukhari. Jadi penyelesaiannya kena sentiasa ingat tentang bahawa kita pasti akan mati, dan masanya bila masa, dan tak ada bekalan untuk kesana melainkan takwa. Watazawwadu khairan takwa, carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Apa makna takwa? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa. Mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini akan menambahkan aktivitas kita, dan Allah SWT menambahkan tingkatan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.